Alright. So, ramai daripada kawan-kawan dan sahabat-sahabat kita, teman-teman sekalian, yang saya sangat-sangat yakin mengamalkan ilmu mana rezeki. Ilmu mana rezeki lebih kenali sebagai Pak Nas. Abang Soden kita apa khabar? Alhamdulillah, baik. Boleh dengar tak? Boleh. Abang Soden kat mana? Sebenarnya Abang Sudin dekat dalam masjid, ada kuliah duha. Tak apa, Abang Sudin keluar sekejap. Ni dah berkuliah. Okay, alright, okay. Alhamdulillah. So, Abang Soden wakil daripada RSG, Alhamdulillah, terima kasih join kita untuk kali ini. Dan hopefully ini bukan kali pertama lah kita akan berterusan dengan kajian-kajian kita, insyaAllah. Mudah-mudahan tambah-tambah lagi dalam bulan puasa nanti, insyaAllah kita bawa azam yang sekalian. Kita nak buat hari-hari sebenarnya, insyaAllah, supaya kita hadam ilmu ini dan dia jadi amalan dekat hidup kita lah. Saya pernah bincang dengan Abang Soden, kita nak jadikan ilmu mana rezeki ni sebagai ilmu asas untuk orang buat bisnes lah. Betul. Kan, ramai orang yang bisnes tu dia belajar ilmu mana rezeki. Tapi feedback yang saya dapat dengan sekalian, certified trainer mana rezeki ni, kadang-kadang feedback yang banyak saya dapat adalah diorang tak boleh nak apply, aplikasikan ilmu mana rezeki tu sendiri dan bisnes diorang. Okay. So, hari ni kita akan masuk dalam satu tajuk yang bagi saya agak rare, sebab kita biasa bincang soal apa itu mana rezeki dan dasar mana rezeki, dan saya rasa saya tak perlu nak bincang panjang. Tak perlu nak bincang panjang tentang asas mana rezeki. Kalaupun mungkin ada yang kali pertama, mungkin siapa yang kali pertama tu boleh beritahulah saya first time masuk ataupun gitu, saya first time ilmu mana rezeki dan sebagainya. Walaupun Aira kita dari Vietnam, selamat bercuti. Dengan ni cuti semua tu. Tanya. Alright. So, untuk kali ini kita akan ambil satu tajuk ataupun satu modul yang ada di dalam modul ilmu mana rezeki yang kita kenalkan sekali lagi, saya ulang, oleh Pak Nasrullah, ataupun kita panggil sebagai Pak Nas, guru saya lah, teman sekalian, dan guru tuan-tuan sekalian sebagian teman juga. Orang yang first time masuk, alhamdulillah, syabas dan tahniah. So, bagi anda yang first time masuk, it's okay, dengar saja, dan jika ada apa yang tak faham nanti, kita boleh go through nanti dalam coaching kita dalam grup dan sebagainya. InsyaAllah. So, tajuk kali ni, Abang Soden, boleh dengar kot kan, insyaAllah. Boleh dengar, insyaAllah. Kita pun nak minta feedback Abang Soden juga tu nanti. Okay, boleh. Abang Soden kita ni pun salah seorang pengamar tegar ilmu sesuatu dia rezekinya melimpah ruah. Masya Allah. Alhamdulillah. Bulan puasa ni kita boleh buat majlis puasa ni dekat office, insyaAllah. Kita ada plan. Geng-geng mana rezeki semua boleh. InsyaAllah. So, kita teruskan. Sebab saya tak nak banyak masa, kita ada live lebih kurang dalam maybe 45 minutes ke 1 hour saja untuk sekali live. So, kali ni kita akan ambil satu modul nama dia Lain Padang, Lain Belalang. Itu dalam bahasa Melayu dah. Kalau dalam bahasa Indonesia ni berbeza sikit. So, saya suka kan, ataupun tukar bahasa dia kepada bahasa yang lebih faham. Ramai orang yang bila dia dengar audio mana rezeki, sometimes dia go through daripada kita tak faham maksud istilah ni. So, kita banyak ulas balik dalam bahasa Melayu lah. So, bahasa dia, tajuk adalah Lain Padang, Lain Belalang. Maksudnya apa? Hari teman sekalian, kalau kita tengok orang dia apply ilmu mana rezeki. Ilmu mana rezeki ni adalah apa? Ilmu yang ajaib dan ilmu yang tiba-tiba, ilmu yang buat confirm dapat. InsyaAllah ni begitu, buat confirm dapat. So, sementara hari ni teman sekalian, kita nak pergi lebih jauh, kita nak lebih make sure dan pastikan bahawa ilmu yang kita apply tu sentiasa meresap dalam jiwa kita. Apa perlu buat? Pertama, kita kena sedar bahawa perkara asas dalam ilmu mana rezeki ni adalah kita kena sentiasa berhati-hati dengan dosa. Itu paling asas. Maksudnya, nak atau tidak kita dapat rezeki yang banyak, jika kita nak berterusan macam hujan yang lebat, dia bukan macam gerimis,
maka apa yang perlu kita buat adalah pertama, berhati-hati dengan dosa. Okey, ramai orang dia dah mula berhati-hati dengan dosa. Ramai orang dia dah mula, kalau dalam ilmu rezeki ada satu metod dipanggil perisai makna rezeki. So pun masuk perisai makna rezeki, perisai makna rezeki ni maksudnya apa saja halangan yang menyebabkan kita terhalang daripada mendapat rezeki tersebut. Dan halangan terbesar kita telah dah bicara juga sebelum ni, dan insyaAllah kita akan ulang balik. Siapa yang tertinggal nanti setiap Ramadan hari-hari kita akan ulang balik daripada modul yang pertama. Tu pun kalau nak join lah. Okay. So perisai makna rezeki yang terbesar adalah namanya dosa. Hari ini, teman-teman sekalian, saya yakin ramai yang dah mula mengamalkan ilmu rezeki, dah mula faham tentang perisai makna rezeki, ataupun halangan yang telah kita yang kita dah kikis perlahan-lahan, iaitu berhati-hati dengan dosa. Dosa apa? Dosa spiritual, dosa dengan Allah, dosa dengan manusia, dosa fikiran, dosa perasaan. So 3 dosa yang perlu kita kikis, perhalusi dan berhati-hati. Adakah kita boleh selesaikan semua dosa ni? Tidak, sebab kita masih manusia. Sebab tu guru kita selalu beritahu kena berhati-hati dengan dosa. Okey, cerita dia, ramai orang yang dah berhati-hati dengan dosa, tapi kenapa masih lagi rezekinya tersekat-sekat? Okey, fine, tu satu part. Cuma dalam proses lain padang, lain belalang. Okey, kadang-kadang berapa ramai yang tertimbul satu perasaan yang bila kita tengok orang yang belum kenal Allah. Apa maksud belum kenal Allah ni? Maksud dia belum Islam. Okay, orang-orang kawan-kawan rakan-rakan kita yang belum Islam, kan, dia maksudnya istilahnya kita panggil dia belum kenal Allah lah. Sebab orang yang dah kenal Allah pasti dia kenal Islam. So orang yang belum kenal Allah ni, kalau kita lihat ramai daripada mereka yang hidupnya senang, kaya raya, buat bisnes semua menjadi luar biasa, kan. Tak payah pergi jauh lah. Saya yakin kalau kawan-kawan daripada RSG ni pasti ada lihat sahabat kawan-kawan anda yang belum kenal Allah ini, hidupnya lebih kaya, lebih meriah, kan, lebih berjaya berbanding kita. Sedangkan adakah kita ni yang dah mula perlahankan kita punya dosa dan sebagainya, Allah tak pandang, kan? Adakah Allah pandang mereka tu lebih banyak walaupun mereka bukannya mengenal Allah dan tidak beribadah kepada Allah? Tapi kenapa mereka ni dapat banyak rezekinya, Allah bagi dia kekayaan yang melimpah ruah, kan? Walaupun kadang-kadang kita boleh positifkan diri, yalah sebab dia Allah bagi kifarah dekat dia, Allah bagi dia nanti dekat akhirat tak dapat. Ya, memang mulut kita boleh cakap macam tu, tapi fikiran dengan hati, adakah kita boleh synchronize? Adakah kita boleh redha dan rasa tenang, tuan-tuan sekalian? Sebab tu hari ni kita nak fokus untuk lepas ini, habis daripada live ni, kita nak make sure hidup kita jadi tenang, kita jadi bahagia, kita jadi lebih baik, supaya kita nak make sure lepas ni kita tengok kawan-kawan belum Islam, kita tahu bahawa kita lebih bersyukur daripada dia, walaupun dia lebih jutawan daripada kita, lebih kaya daripada kita, kan. Sebab teman-teman sekalian, kita yakin bahawa yang ada kat dalam ni semua, saya yakin ada 100 orang lebih ni semuanya jutawan. Amin ya rabbal alamin, kan. So kitanya hari ni adalah, kenapa diorang ni Allah bagi lebih? Kenapa diorang ni Allah bagi dia rezeki melimpah ruah? Adakah kita tak boleh dapat macam tu? Adakah kita ni memang ditakdirkan orang Islam ni biasa-biasalah, kan? Ada istilah dunia sijnul mukminin, dunia ini adalah penjara bagi orang mukminin. So akhirnya apa jadi pada kita? Kita pun rasa tak apalah, kita memang jadi macam ini. So ramai orang yang bersikap macam tu apabila dia melihat orang-orang yang bukan Islam atau yang belum kenal Allah ini lebih kaya, lebih jutawan, lebih berjaya daripada dia. Sedangkan teman-teman sekalian, kita kena faham bahawa poin pertama, kita kena tahu kenapa Allah bagi dia lebih berbanding dengan kita. Adakah kita tak boleh dapat lebih sama macam dia? Jawapannya tidak. Sebenarnya kita boleh dapat lebih dan lebih lagi daripada dia. Apa bukti dia? Nanti tuan-tuan follow sepanjang ni kita akan pertama, kenapa dia dapat lebih? Simple. Kerana Allah beritahu tuan-tuan, Allah dalam surah Al-Imran. Cuba kita check, tuan-tuan sekalian, nanti balik nanti boleh check dalam surah Al-Imran ayat 176. Ini bukti yang macam mana Allah tahu Allah akan bagi dia orang, Allah akan bagi orang-orang yang belum kenal Allah ni sebanyak mana yang diorang nak, dengan syarat. Ada syarat. Apa syarat dia, tuan-tuan sekalian? Syaratnya mereka buat kebaikan. Okey, mereka buat kebaikan. Allah itu maha adil. Allah itu maha adil. Apa maksud dia? Allah beri kebaikan kepada orang yang buat kebaikan. Okey, Allah beri kebaikan kepada orang yang buat kebaikan. So, orang yang belum kenal Allah ni, ada tak kawan-kawan kita yang kita tengok dia buat kebaikan? Ada tak? Contoh, ramai. Saya tak nak sebut nama, kan.
Tapi kalau kita tengok orang-orang yang belum kenal Allah, orang yang belum Islam, yang famous, nama dia buat charity, dia buat sumbangan, dia buat macam-macam, hartanya tu sebahagiannya disumbangkan, ada yang hanya sendiri dan sebagainya. So setiap kebaikan yang mereka buat, semuanya Allah ganjarkan. Tetapi Allah ganjarkan kat mana? Allah ganjarkan di dunia. Kena ingat. So diorang ni kenapa diorang kaya, kenapa diorang sukses? Simple, sebab diorang pun buat kebaikan. So kebaikan apa yang diorang buat? Diorang buat kebaikan apa saja. Allah balas tak? Allah balas. Sebab tu Allah tu maha adil. Allah balas, tapi Allah balas hanya di dunia. Apa bukti dia? Jom tengok surah Al-Imran. Siapa yang dah sempat buka surah Al-Imran ayat 176. Maksud dia, Allah kata apa? Dan jangan engkau berduka cita wahai Muhammad, disebabkan orang-orang yang segera mencuburkan diri dalam kekufuran, kerana sesungguhnya mereka tidak sesekali akan mendatangkan mudarat kepada Allah. Allah tak heran pun diorang ni tak sembah Allah pun, tak ada masalah. Hatta kalau kita orang yang dah kenal Allah ni pun tak solat, tak tak nak ibadah, buat je kan, lantaklah puasa pun tidak, tengah hari boleh lepak dekat kedai Cina ke contohlah, pergi lepak dekat mana-mana, kat parking lot ke makan tengah hari kan, konon-konon ke street kan. Allah tak heran pun. Apatah lagi dengan orang yang belum kenal Allah. Allah langsung beritahu, Allah tak akan benda tu tak akan, ataupun mereka tidak akan mudarat pada Allah sikit pun. Allah tetap tidak akan, Allah kata apa? Allah tetap tidak memberi kepada mereka yakni balasan baik iaitu syurga pada akhirat kelak, dan mereka pula beroleh azab yang amat besar. Ayat ini adalah satu ayat amaran, ayat teguran, dan ayat yang nak bagi tenang dekat kita sebenarnya. Pertama, Allah bagi amaran kepada orang yang belum Islam ataupun orang yang belum kenal Allah. Selagi kau tak kenal Allah, selagi kamu tak mengucap kalimah syahadah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, pertama, jika itu kunci itu yang pertama yang kita tak, yang dia tak ucap, selagi itu Allah tidak heran, lantak engkau lah, macam itulah kata Allah. Dan kau kena tahu bahawa dekat akhirat Allah telah beritahu ini satu urutan kepada mereka. Selagi engkau tak kenal Islam, tadi tak mengucap, selagi tak masuk Islam dan tak kembali Islam, sorry to say, no good of you. Tak ada jannah, tak ada heaven, kan? Tak ada dah tu syurga untuk anda. Jadi teman-teman sekalian, yang pastinya kenapa Allah bagi lebih? Sebab Allah nak selesaikan semua janji Allah. Kat mana? Dekat syurga. Dekat dunia. Sebab tu hari ni kita tengok orang yang buat baik balas, orang yang bukan Islam, yang belum dapat belum kenal Allah. So semua dapat kebaikan, dapat balas. Kalau dia buat networking berjaya, jadi jutawan, dia lah nombor 1 jutawannya, dia lah nombor 2 jutawannya, mungkin dia lah yang paling terkaya, dia pula ada kereta paling mahal dan sebagainya. Sebab apa? Sebab dia ada buat kebaikan. Percaya atau tidak? Tuan-tuan boleh nilai sendiri dengan keliling anda boleh jumpa ramai orang kan. Kalau lagi tambah-tambah kalau kawan-kawan yang buat bisnes, yang berniaga dan sebagainya. So orang yang berniaga kena, hari ini kita berniaga bukanlah bersaing, tapi kita akan berada dengan golongan orang-orang yang belum kenal Allah, dan kita tengok, wah, kenapa dia ni lebih hebat, kaya, sebagainya. Back in our mind bahawa dia orang baik, sebab tu Allah bagi kebaikan kepada dia. Sebab tu Allah balaskan siap-siap. But ingat, jika dia tidak ucap 2 kalimah syahadah, maka selagi itulah tak ada satu jaminan pun bahawa dia akan masuk syurga. Malahan Allah kata apa? Di akhirat kelak mereka pula beroleh azab seksa yang amat besar. Tapi jika takdirnya Allah berikan hidayah kepada dia, maka dunia dia pun dapat, akhirat pun dapat. Wah, tak acil lah macam ni, betul kan? Tak acil lah macam ni. Dia dah dapat mula dekat dunia, tiba-tiba ujung-ujung nyawa ataupun tiba-tiba je dia mengucap syahadah, akhirat pun dia dapat. Pernah tak kita fikir macam tu? Kan? Tak acil lah macam ni. Sebenarnya tuan-tuan sekalian, bukan soal tak acil. Tak ada acil lah kat sini. Semuanya acil. Bukan tak acil. Maksudnya apa? Maksudnya, sebenarnya kita boleh dapat lebih baik daripada mereka lebih awal jika kita faham. Ni sebenarnya tuan-tuan sekalian, hari ni, apa yang saya cerita ni bukanlah nak cerita, nak mengajar tuan-tuan sekalian. Sebenarnya saya nak revive diri saya. Saya pun banyak salah, banyak dosa, banyak silap. Sebab tu, kenapa buat live ni pun, kenapa saya buat live sebagainya, adalah pertama kerana saya nak sentiasa ingatkan diri saya balik supaya jangan tergelincir daripada landasan yang betul. So, itu yang pertama. So, sekarang ni tuan-puan kena faham bahawa
orang yang bukan Islam, ilmunya berbeza, caranya berbeza, proses landasan rezekinya juga berbeza. So selagi dia tidak kenal Allah, okey, selagi dia tidak kenal Allah, selagi itu dia tidak boleh dapat syurga. Itu janji Allah. Kan? Macam mana? Baliklah dekat ayat 176 surah Ali Imran. Tuan-tuan balik baca. Okey, balik baca ataupun sekarang ni buka Quran kan. So cek balik ayat tu dan keringat. Ini tadi ayat lamaran. Yang kedua, ayat bagi tenang kat kita. Okey, memang Allah bagi kan. Tapi dia dah nak jadi orang kufur, biar api lah dekat dia. So kita kena buat apa? Kita kena jihad. Ni bila kita cerita pasal jihad, maksudnya apa? Hari ni kita tahu sahabat-sahabat kita, tuan-tuan, pagi-pagi lagi kita dah dapat berita sahabat kita yang telah tengah berjihad di Rafah kan, sedang dibom. Pagi ni paling latest ni, walaupun nak gencatan senjata satu Ramadan ni, hari ni perbincangan terakhir gencatan senjata. Tuan-tuan tahu tak cerita pasal kawan-kawan kita kat sana? Oh, terima kasih bagi topi. Kan? Oh, okey. Okey. Baik. So, gencatan senjata dekat sana akan dirunding hari terakhir jika berjaya satu Ramadan, tergencatlah senjata selama 40 hari lebih kurang. Tapi sebelum tu, sekarang ni hari ni diorang tengah duk sibuk, tengah perang ataupun tengah bom dekat Rafah, dekat kemah-kemah, masya-Allah. Tapi tuan-tuan sekalian, confirm dah insya-Allah diorang tu semua masuk syurga walaupun diorang kena bom sebagainya. Kita ni cerita dia kita, adakah kita ni telah benar-benar bersedia. Hari ni kalau diorang mati, diorang dah tahu dah jaminan syurga. Kita ni kalau hari ni kita mati, masya-Allah, macam mana keadaan kita kan, wa na'udzubillah. Itu yang paling kita kena fikirkan. Baik. Balik semula dekat cerita tadi. So jihad apa yang kita kena buat? Jihad yang kita kena buat sekarang adalah kita kena buat lebih baik, buat lebih banyak kebaikan, beri kebaikan kepada orang yang belum Islam atau belum kenal Allah, beri kebaikan, beri amalan. Kalau dalam Islam kita panggil dakwah bilhal. Maksudnya jika anda dikelilingi, dikelilingi dengan orang-orang yang belum kenal Allah, so peranan anda, jihad anda tu lebih besar. Sentiasa tunjukkan bahawa Islam itu indah, baik, beri kebaikan kepada orang banyak dan sebagainya. So semua tu adalah dipanggil jihad. Dan bukan hanya sekadar jihad, kebaikan itu, tetapi kebaikan yang kita buat tu juga akan beri impact pada kita untuk poin yang kedua. Apa poin yang kedua, teman-teman sekalian? Poin pertama, hopefully semua orang clear. Lepas ni bila orang yang belum kenal Allah, maka kita tahu dia memang itulah perjalanan dia. Itulah dia punya solusi yang dia ada, solusi yang dia dapat, proses yang dia dapat, jalan yang dia dapat selagi dia belum kenal Allah. Okey, fine, itu selesai. Hopefully semua faham. Siapa yang faham dan jelas boleh tulis faham dan jelas. Okey, boleh komen dekat situ. Jadi supaya apa? Supaya lepas ini tak ada lagi jeruk asin, tahu jeruk masin ataupun jeruk saya lupa dah perkataan dalam istilah mana rezeki. Dah tak ada lagi menjeruk ataupun asam limau saya pun lupa dah. Jeruk nipis, Allahu Akbar. Terima kasih kat wani kita. Dah tak ada dah jeruk nipis. Jeruk nipis ni apa? Perasaan, kenapa lah Allah tak nak bagi aku? Kenapa Allah tak nak? Kenapa Allah si bagi orang yang belum Islam berjaya dan sebagainya? Kenapa Allah bagi ais tu kan asyik berjaya je sebagainya kan? Itu cerita lain lah, itu cerita lain. Itu cerita lain. Itu bukannya dia tak masuk dekat dalam kita punya point ni. Nanti semesta kata point yang akan datang baru kita akan cerita. Now, sekarang ni tuan-tuan sekalian adalah apa yang perlu kita tahu bahawa tak ada lagi jeruk nipis, tak ada lagi perasaan yang kenapa ya Allah aku tak dapat, kenapa dia dapat. Tak perlu ada lagi sebab surah Al-Imran 176 ni jelas Allah beritahu memang Allah tak heran pun dengan dia orang, Allah akan bagi sebab dia buat kebaikan, tapi ingat tak ada syurga. Simple. Alright? Maksudnya Allah settlekan kebaikan ataupun janji Allah tu selesaikan dalam dunia. Tiba-tiba dia meninggal dalam keadaan dia tak ada ataupun tak masuk Islam, maka itulah janji Allah. Okey, selesai. Nah, poin yang kedua. Saya cepat sikit. Poin yang kedua tuan-tuan sekalian adalah kita ni, ceritanya kita. Kenapa kita ada dekat dunia dan apa perlu kita buat? Baik. Tuan-tuan kena faham bahawa bila kita dah mula rasa tenang
dah tak kisah pasal bab tu, okey fine. Yang perlu kita buat sekarang adalah, tuan-tuan sekalian, kena tahu bahawa ada 3 golongan orang dalam dunia. Berapa golongan tuan-tuan sekalian? 3 golongan. Alright. Golongan yang pertama, orang yang susah kat dunia, susah dekat akhirat. Atau 3. Itu yang pertama. Orang yang susah dekat dunia, dekat akhirat pun dia susah. So, orang yang susah kat dunia, dekat akhirat ni susah macam mana tuan-tuan sekalian? Dia adalah orang yang kufur, orang yang apa kita panggil, orang yang munafik, orang yang yang membelakangi Allah. Ini orang dia. Dia dah tak buat kebaikan kat dunia, buat masalah banyak. So hidup dia susah. Tapi di akhirat nanti pun hidupnya pun lagi susah. Dua-dua susah. Dua-dua susah. So ini orang yang kufur, orang yang orang yang banyak dosa, banyak salah, langsung tak nak buat ibadah. Nak terima Islam pun tak nak terima Islam. So macam-macam yang diorang buat. Akhirnya tak sempat buat kebaikan. Akhirnya bila meninggal dunia atau mati, dekat akhirat pun susah juga, masuk neraka terus. Wa na'udzubillah min zalik. So moga kita Allah jauhkan, moga Allah jauhkan. Yang pertama. Yang kedua adalah orang yang susah dekat dunia, senang dekat akhirat. Ini ramai. Susah dekat dunia, senang dekat akhirat. So orang hopefully orang yang belum kenal orang yang kenal mana rezeki ni, dia kena ubahlah kan. Sebab orang yang susah dekat dunia, senang kat akhirat ni adalah orang yang Islam, orang yang ada iman, tapi dekat akhirat ni dia buat Islam dah. Ucap 2 kalimah syahadah dah. Raya sambut raya. Kan, tapi puasa kan kadang-kadang celup. Kadang-kadang dosa sentiasa ada banyak, buat maksiat pun banyak, apa lagi, kacau orang kan, peli orang, buat bisnes pun dia peli. Alah sudahlah, peli banyak kan, buat dosa, ngumpat banyak. So hidup dia dosa je, hidup dosa. Tapi dia Islam. Dia Islam. Tapi bila dia di Islam, maka orang ni teman-teman sekalian, bila dia Islam, okay, dia orang Islam, dia orang beriman, dia akan susah dekat dunia. Kenapa dia susah dekat dunia? Kenapa dia susah dekat dunia? Sebab kita kena tahu kan hadis Nabi kata, setiap kesusahan, kepayahan, musibah, kesakitan, itu semua untuk menghapus dosa kita. Hatta kita tercucuk duri sedikit pun, itu adalah untuk menghapus dosa kita. So sebab tu dia susah. Sebab semakin banyak dia buat dosa, semakin banyak dia buat salah, tak puasa, tak sembahyang, maka Allah akan bagi balasan tu dekat dunia. Sebab tu kita check balik. Cuba check balik diri kita, tuan. Saya check balik diri saya, tuan-tuan boleh check balik check hidup kita sama-sama. Adakah kita sama rasa susah? Dan kita check, rupanya banyak lagi perisai-perisai rezeki. Tadi saya sebut jeruk nipis, saya sebut perisai rezeki. Siapa yang baru first time, nanti boleh dapatkan audio-audio yang rezeki daripada Pak Nasrullah. So macam mana dapat, nanti saya akan beritahu dekat akhir video ni. So cerita dia adalah, semakin banyak kita buat dosa, maka Allah akan sentiasa berikan balasan. Dekat mana? Dekat dunia. Kenapa Allah nak bagi balasan dekat dunia? Sebab Allah nak pastikan dekat syurga nanti dia dapat apa? Dia dapat syurga. Itu point dia. Okay? Sebab tu dekat akhirat ni Allah nak sertakan, nak belasah dia cukup-cukup. Ayatnya kena belasah cukup-cukup. Sebab tu susah, payah kan. Bisnes pun orang jarang nak ambil dia. Contohlah, nak berniaga pun kadang-kadang isunya dalam keadaan dia belum betul berjaya dan sebagainya. So kenapa? So kita kena check, kita ni banyak dosa, banyak salah. Okay? So tu yang kedua, orang yang banyak buat salah, orang yang banyak buat kesilapan, orang yang banyak buat kacau orang, dosanya dengan Allah, dosa fikiran, banyak fikir benda yang kotor, banyak sangka buruk dengan orang, banyak kutuk orang kan, dosa hati kan, asyik tak puas hati dengan orang saja, asyik niat semua buruk dengan orang kan, hati tu biawak dalam hati tu sibuk cakap, alah dia ni boleh lah, dia tu boleh dah, banyak dosa. Apatah lagi dosa spiritual. Dosa spiritual ni ada dua, satu hablum minallah, satu hablum minannas. Hubungan dengan manusia pun tak selesai, hubungan dengan Allah juga pun
Tak selesai. So maksudnya dosa dua-dua, dosa dengan manusia pun banyak, dosa dengan lagi banyak. So apa yang perlu dibuat, apa yang bukan boleh dibuat, apa yang Allah akan buat pada dia, itulah yang akan kita terima, iaitu sentiasa dapat musibah, dapat penyakit, dapat salah. Sebab tu hari ni tuan-tuan sekalian, selain daripada kita rasa wow keren, selain daripada kita, Paradox of Candy, kan, siapa yang dah pernah dengar audio Paradox of Candy, kan, bagaimana Allah bagi bungkusan hadiah. Selain kita merasakan bahawa setiap musibah itu adalah bungkusan pada hadiah yang kita dapat, kita juga kena tahu bahawa itu juga merupakan sebahagian daripada penghapus dosa, supaya kelak dekat akhirat Allah beri kita syurga. Alhamdulillah. Okey, terima kasih pada Kak Rawani, dia pernah dengar dah audio Paradox Candy. So dapat tu, belum dengar nanti boleh dapatkan link. Saya akan bagi link nanti di akhir di akhir link ataupun live nanti. Baik. Kan? Dosa-dosa sakit, kan? Selalu sakit, selalu kena musibah. Dia memang bungkusan, tapi in the same time Allah bagi dua sekali. Itu pun menghapus dosa kita, itu juga jadi bungkusan. Jadi kalau kita ni dah hati-hati dengan dosa, dosanya dah sangat kurang, tapi kena musibah juga, itu adalah apa dia? Itu adalah bungkusan sebenar dan mempercepatkan kita dapat rezeki. Nanti kita akan ulas lagi tentang bungkusan hadiah Paradox of Candy lebih dalam. Sebab ada orang tanya, Nabi dapat musibah ni, aku ni salah ke? Contoh, ada orang kata, Nabi Nabi tu pun kena juga, kan? Adakah Nabi tu dosa? Na'udzubillah min zalik. So ada perbincangan dekat situ. Nanti kita akan share lagi dalam live yang akan datang, insya-Allah. Baik. So balik pada sini, yang kita tengah bincang adalah orang yang susahnya dekat dunia, senangnya dekat akhirat. Saya banyak tekan kat sini sebab majoriti daripada kita orang berzina, mungkin saya pun akan sesekali ataupun sometimes jatuh dekat kawasan ini juga. Sebab kita ni banyak dosa. Kan? Banyak dosa yang kita buat, kan? Bukanlah dosa dengan orang pun, kadang dosa dalam hati sendiri, dalam fikiran kita yang tidak berhati-hati ni, kan, menyebabkan Allah akan sentiasa bagi musibah, bagi sakit, bagi na'udzubillah min zalik, banyak benda, kan. Tapi syukurnya kita tahu bahawa bila kita dah terlepas buat kesalahan, Allah terus bagi kita punishment, then we know that, oh okay, dekat akhirat, moga-moga Allah selesaikan urusan tu dekat dunia, moga-moga bila kita meninggal dunia, Allah bagi syurga. Amin ya rabbal alamin. Amin ramai-ramai tuan-tuan sekalian. Okay, so itu yang pertama. So yang kedua, yang ketiga, orang yang senangnya di dunia dan senangnya di akhirat. Orang yang senang di dunia, senang dekat akhirat. Ini orang macam mana pula? Inilah orang yang kita impi-impikan. Inilah golongan yang kita nak, kan? Kita ni tak layak, tapi kita mohon dengan Allah supaya Allah layakkan kita. Kan? Macam mana? Dengan cara kita pastikan kita berada di landasan yang betul. Kalau mana rezeki itu kita panggil landasan magnet rezeki yang betul. Kita berada dalam konteks yang betul. Maksudnya apa? Amal agama yang betul. Bukannya sibuk hari ni tengok orang amalkan agama yang macam senang, kita pun nak follow. Tengok orang pergi sana, kita pergi ke sana. Hari ni ramai orang dia suka ikut orang yang ada ramai follower. Bukan saya kata orang yang ramai follower ni tak bagus, tapi kita kena tahu bahawa belum tentu orang yang menyampaikan agama, yang followernya ramai, itu yang paling betul. Sebab sekarang ni dunia di akhir zaman, dunia fitnah ni dah berleluasa. Sebab tu kita kena sentiasa bertabaruk. Kita kena sentiasa bertenang, kan? Sentiasa tanya dengan Allah, sentiasa letak Allah itu kat depan. Sentiasa apa-apa saja tanya dulu dengan Allah, orang ni betul atau tidak, produk ni bagus atau tidak, contohnya, boleh buat atau tidak. Semua tu kita kena banyak bertanya Allah. Sebab ramai orang, ada orang yang dia ikut satu amalan, satu pegangan, dan bila tanya kenapa dia follow pegangan ni, jawapannya adalah, sebab saya tengok dekat TikTok follower dia ramai. Kerana follower dia ramai, jadi dia yakin bahawa itulah yang paling betul. Wa na'udzubillah min zalik. Tuan-tuan sekalian, sebab tu nak mengamalkan agama ni pun kena berhati-hati. Kena berhati-hati dengan dunia fitnah yang sangat berluasa sekarang ni, dunia fitnah yang sangat. Wa na'udzubillah min zalik. Kebimbangan kita tu bukannya 90%, tapi dah 101%.
Sebab tu kena jaga, sangat berjaga-jaga. Syukur dekat Johor ni alhamdulillah jawatan agamanya masih sangat ketat. Walaupun kadang-kadang kita pengang sikit lah kan, ustaz daripada luar tak boleh masuk. Tapi syukur sangat menjaga tu. Syukur alhamdulillah. So, orang yang senang dekat dunia dan senang dekat akhirat, macam mana kita nak jadi? Macam mana kita nak buat? Yang ni kita nak duduk dalam golongan ni. Okay? Soalan dia adalah, tuan-tuan nak duduk golongan pertama, golongan kedua atau golongan ketiga? Tuan-tuan jawab sendiri lah. Jawab sendiri. Nak type kat bawah pun lebih baik. So kita nak bincang sekarang ni orang yang senang di dunia, senang dekat akhirat. Macam mana nak jadi senang kat dunia, senang kat akhirat? Inilah yang kita cerita tadi daripada awal. Daripada awal kan ada orang yang belum kenal Allah. Dunia dia senang kan? And then penghujung dia macam nak jadi golongan tiga. Ni kita cerita. Kena bagi pertumpuan. So masa orang yang belum kenal Allah tadi, masa awal saya cerita tadi, orang yang belum kenal Allah, hidupnya dunia senang, tiba-tiba di penghujung usia dia atau penghujung nyawanya dia terima Islam. Allah takdirkan dia dapat hidayah. Pum, dunia akhirat dia pun senang. So nak jadi orang macam ni tak? Boleh, kita duduk dalam golongan ketiga. Macam mana nak jadi orang yang golongan yang ketiga? Dunia ni tuan-tuan, pertama buat kebaikan kepada ramai orang. Buat kebaikan kepada ramai orang. Kalau tuan-tuan boleh buat kebaikan kepada ramai orang, macam orang yang bukan Islam tadi tu, maka Allah memang akan beri kebaikan kepada kita balik. Banyak tajuk tentang beri kebaikan. Nanti kita akan go through satu-satu tajuk ni dalam kita punya kajian rezeki yang akan datang. Yang penting sekarang ni adalah, pertama, apa yang perlu kita faham adalah untuk jadi orang yang dapat kebaikan, senang di dunia dan senang di akhirat. Antara ketiga-tiga ni tuan-tuan sekalian, Allah sangat-sangat anjurkan kita berada di golongan yang ketiga. Sebab tu ada doa yang biasa baca doa tu dekat akhir ataupun dekat selepas setiap solat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Doa tu jangan baca je, faham dulu maksudnya. Maksudnya apa? Allah nak kita sentiasa buat kebaikan. Allah nak kita dapat kebaikan di dunia dan Allah nak kita dapat kebaikan di akhirat. Kan? Dunia pun hasanah, akhirat pun hasanah. Dua-dua baik. Bukannya dunia jahannam, akhirat hasanah. Tak. Dua-dua hasanah. Maksudnya, macam mana nak dapat hasanah tadi ni? That's why siapa yang nak dapat hasanah tadi di dunia, kena ikut kelas kita lah. Kan? Kena juga follow agama tu dengan betul. Macam mana nak buat? Sebab tu dalam ilmu mana rezeki kita dah gariskan panduan. Ini garis panduan. Tuan-tuan nak ikut pun boleh, tuan-tuan tak nak ikut pun tak apa. Terpulang. Cuma dengan mana rezeki tuan-tuan sekalian, ramai orang yang dah mula berubah hidup dia. Terima kasih yang bagi gift dan sebagainya. Dah mula mengubah hidup, dah mula hidupnya berubah, buat bisnesnya berjaya kerana mengikut modul-modul yang telah kita lalui, yang telah disusun oleh pengasasnya iaitu Pak Nasrullah dan dikembangkan oleh setiamar-setiamar yang berada dalam seluruh Nusantara ini. So, di dalam kita boleh cerita secara overall, secara asasnya adalah macam mana senang di dunia, buat baik. Itu asasnya, iaitu buat baik. Kemudian apa lagi kena buat? Dalam buat baik ni ada macam-macam flow yang kita kena lakukan. Ada macam-macam cara yang kita kena lalui. Contoh, kalau dalam ilmu mana rezeki, kita selalu beritahu bahawa berhati-hati dengan dosa. So, untuk jadi orang yang senang dekat dunia, dia kena sentiasa berhati-hati dengan dosa. Kan? Kita dah bincang juga dosa tu ada 3, ulang balik. Dosa yang pertama adalah dosa fikiran. Dosa yang kedua adalah dosa perasaan. Dosa yang ketiga adalah dosa spiritual. So, dosa fikiran ni apa? Dosa fikiran saya go through secara basic. Nanti kelas-kelas akan datang kita akan banyak cerita lebih mendalam. Dosa fikiran adalah dosa yang sentiasa berada dalam negatif thought kita. Setiap kali perkara negatif yang berlaku dalam minda kita, itu dipanggil dosa fikiran. So, selagi kita ada negative thought dalam minda kita masih ada doubt dengan orang lain, selagi kita ada rasa susah, payah dan ada ragu-ragu dengan Tuhan, maka itu semua dipanggil dosa. Walaupun sekalian kita tak perasan sebenarnya yang kita telah menolak Allah tu ke tepi. Ni saya menggunakan bahasa-bahasa yang mudah supaya at least tuan-puan dapat jelas dan faham. Sometimes kita tak sedar yang kita letak Allah tu dekat belakang kita.
Kita tahu bahawa Allah yang bagi rezeki. Kita tahu Allah yang tentukan kehidupan kita. Kita tahu tentang uh, semua rezeki ni datang daripada Allah. Tetapi bila datang sesuatu ataupun bila kita nak berniaga, kan, bila ada rejection saja, kita terus rasa macam susahlah bisnes ni, payahlah. Kita lupa bahawa yang izinkan rejection tu berlaku siapa? Allah. Okay? Yang izinkan rejection tu berlaku siapa? Allah. Kenapa Allah izinkan rejection tu berlaku? Pasti ada sebab. Betul tak? Pasti ada sebab. Kenapa Allah bagi rejection? Dan kita kena tahu bahawa letak dalam minda kita setiap perkara yang Allah bagi pada kita itu kerana Allah nak beri kebaikan kepada kita. Terima kasih Zira sekali lagi bagi mengurus banyak. Okay. Terima kasih Zira juga. Aman ni. Terima kasih banyak. Setiap orang, tuan-tuan sekalian, saya nak jelaskan. Ramai orang yang dia tahu bahawa dia kena rejection dalam bisnes. Dia kena, orang tolak bisnes dia. Orang lain, kawan-kawan yang sama-sama masuk dalam bisnes dia, semua dah naik pangkat, dah ranking bagus, dia masih dekat situ lagi. So, dia lupa bahawa Allah lah yang hadirkan orang mungkin reject dia, Allah beri yang kurang elok pada dia dan sebagainya untuk seketika ini. Dan akhirnya apa jadi? Minda dia akan jadi negatif, down, dan dia rasa macam susahlah bisnes ni, aku tak boleh berniaga dan sebagainya. Sedangkan sebenarnya tuan-tuan sekalian, Allah yang takdirkan semua tu. Allah lah yang berikan rejection tu berlaku. Sebab Allah tahu itu bukan yang terbaik buat kita. Surah Al-Baqarah kan Allah kata apa? Mungkin kamu rasa itu yang bagus, tapi sebenarnya itu yang paling teruk bagi kamu. So, jika kita faham konteks ini, berlakulah apa pun, okay, berlaku pun apa pun, orang reject ke, orang apa ke, so what? This is the best. We know that Allah itu, kata guru saya tu, Allah itu tidak akan pernah menzalimi hamba dia. Mana mungkin Allah nak buruk, mana mungkin Allah nak susahkan hamba dia. Tidak tu sekalian. Cuma ialah kita faham, sometimes, saya sendiri pun, sometimes kita rasa macam tergelincir sedikit kan, bila banyak sangat rejection, kita cakap adalah akui juga. Tapi benda yang paling besar secara overallnya, so what? Apa masalah dia? Sebab kita tahu bahawa we know Allah memang sentiasa beri yang terbaik buat kita. Dengan syaratnya apa? Berhati-hati dengan dosa. Sebab tu setiap kali kita je, cepat-cepat kita cancel. Kan? Sebab tu saya ajar dalam training saya dipanggil mental. Everything yang negatif datang is cancel, go away, gone. Bukan dia negatif tu semua kita kena cancelkan dia, supaya bila kita cancel, everything yang negatif akan hilang, maka positif akan masuk. So macam mana nak positifkan diri kan, macam kata Kak Rawani kita kan, kekal dalam bisnes sebab asbabnya ilmu mana rezeki ni. Sebab tu dia kena reject pun tak ada hal, kata dia, betul tak? And so whatever sesasul apa pun yang berlaku, cancel. Everything is just cancel, go away, gone. So what? Hari ni tuan-tuan sekalian, 1 orang reject kita, 10 orang terima kita. 10 orang reject kita, 100 orang terima kita. Siapa yang akan bagi? Kita sedar Allah lah yang akan bagi pada kita. Kan? So whatever we do, just cancel our negative thought. Fikir yang terbaik. Tuan-tuan sekalian, jika hari ni Allah bagi kita rejection dalam bisnes kita, ramai tak biasa kena rejection? Ramai kan. Lagi-lagi kalau kita buat business networking dan sebagainya, ramai. So apa perlu kita buat? Balik dengan ilmu mana rezeki. Apa perlu kita buat? Duduk dalam grup yang mengamalkan ilmu mana rezeki. Itu benda paling penting. So siapa yang, bagi anda yang masih belum lagi duduk ataupun dalam ada grup yang mengamalkan ilmu mana rezeki ni dengan bisnes yang sama, tuan-tuan cepat kena buat. Kalau tak pun nanti boleh pergi kat saya punya bio, kita ada link dekat sana, atau tuan boleh isi borak dalam grup yang kita akan sentiasa recall tentang ilmu rezeki, supaya setiap kali kita negatif, orang lain akan ingatkan kita. Okay, so kena ingat istilah selepas ini, bila apa saja negatif yang berlaku, cepat cancel. Okay, datang table talk ke sebagainya, orang macam okay, so okay, tak apa, so balik kasih gue gone, Allah akan beri yang terbaik. So jalan terus. Normal, you rasa sakit hati tu normal, you
you rasa bengang, it's normal because of you are manusia, kita manusia. Alright? Kalau kita kena rejection, kita langsung tak rasa apa-apa, rasa macam wow, rejection bestnya. Mungkin kita bukan manusia lah. Kan? Kita bukan manusia, mungkin kita dah lebih malaikat kot. Tapi as a manusia, kita ada kotak kecewa, kita ada kotak gembira, kita ada kotak sedih, kita ada kotak simpati, semua ada dalam kotak kita. Cuma yang ceritanya adalah poinnya, kenapa kita kena ada rasa negatif sedangkan kita tahu bahawa Allah lah yang bagi kita segala-galanya. Ini poin yang keempat saya akan cerita tu nanti. Okay? So, walaupun hari ni tuan-tuan sekalian, kita kena nak make sure, kita kena pastikan bahawa kita kena berhati-hati dengan dosa dalam fikiran. Ini baru dosa fikirannya. Ini baru 0.1%. Banyak lagi kita nak bincang tentang dosa fikiran. So, kena selalu join kita dalam live lah. Okay, kita akan bincang banyak. So, pertama, make sure apa yang berlaku, yang saya rasa, go away gone. Contoh, saya business saya adalah training, tuan-tuan sekalian. So, kadang-kadang pergi pitching dekat company-company yang besar. Pitching tu, yes, okay, bagus, kan. Tapi rupanya kerana price, kena technical, akhirnya rejection berlaku. Kita punya team ditolak dan sebagainya. Berlaku tak? Berlaku. Normal. Dan sakit hati tak? Sakit hati juga, tapi sakit hati tu tak lama. Sebab tu kita kena berhati-hati dengan perasaan. Bila sakit hati, cepat-cepat saya go ikut. No. Allah yang terbaik. Allah bagi yang terbaik. Always say Allah adalah yang terbaik. Always beritahu bahawa pasti Allah nak bagi yang lebih baik. Kan? So, supaya cepat-cepat sedar, okey, mesti akan ada rezeki yang lebih besar, mesti akan ada rezeki lebih besar. Itu saja yang kita nak kena sentiasa ada dalam minda kita. So, supaya lepas ni apa yang dalam minda kita, negative thought tu akan mula kurang, positive thinking akan mula banyak. Sentiasa fikir kebaikan kepada orang, sentiasa fikir bagusnya orang ni berjaya, bagusnya orang ni kaya, bagusnya orang ni dapat pergi melancong, kan, macam Puan Aira kita pergi melancong dekat Vietnam, free of charge. Senyum kan, luar biasa kan. So semakin banyak kita mendoakan orang, maka doa itu akan semakin banyak kembali kepada kita kan. Sebab tu jangan ada ramai orang hari tu sekalian, saya guna istilah ni lah. Okey, tuan-tuan boleh capture istilah ni. Ramai orang yang dia akan berdaya saing. Okey, dan dia rasa bahawa berdaya saing itu bagus. Alright? Berdaya saing ni bagus. Ramai orang rasa berdaya saing ni, but unfortunately bila terlalu sangat berdaya saing, menyebabkan akhirnya kita pijak orang lain untuk kita naik ke atas. Right? So, di samping kita ada berdaya saing, kita kena top up lagi dengan berdaya sayang. So, supaya nak saing tu bagus, tapi kena ada kasih sayang. Bantu lebih ramai orang lagi, bantu orang untuk lebih berjaya, sayang ramai orang, positif dengan ramai orang, doakan lebih ramai orang supaya kita akan dapat saingan yang lebih sihat, semua orang akan lebih berjaya. So, maksudnya untuk jadi orang yang berdaya sayang dan berdaya saing, tak lain tak bukan dengan buat perniagaan. So, berniaga apa yang boleh berdaya saing dan berdaya sayang? Tak lain tak bukan adalah perniagaan yang melibatkan orang yang ramai. Contohnya network marketing. Kita buat bisnes, ada dipanggil jaringannya, ada orang yang buat agent, ada orang yang buat dropship, ada orang yang buat macam-macam proses. Okay? Macam mana perang ini berlaku? Simple. Sebanyak mana kita bantu orang yang kita ajak join dalam bisnes, semakin dia berjaya, maka Allah akan beri kejayaan juga kepada kita. Barulah level tu jadi berdaya saing dan juga berdaya sayang. Faham teman-teman sekalian? Alright. So, masa tu pun tak banyak. Jadi, itu dosa fikiran. Dosa perasaan apa dia? Dosa perasaan adalah sentiasa kita kadang-kadang ada rasa down, negatif. Kita selalu akan beritahu, susahlah, bisnes ni modalnya besar lah, aku tak ada bisnes, aku tak ada hal yang besar lah. Selalu tak kita cakap macam tu, kan? Kadang-kadang kita baru nak berniaga, aku ni tak ada family yang berniaga lah, aku ni kerja makan gaji je daripada tok nenek aku zaman kau ikut salah sila, buka balik salah sila, daripada tok kepada tok, kepada tok, atuk atas lagi, tak pernah pun buat bisnes, kan? So, takkanlah aku boleh buat bisnes. Itu semua dosa dalam perasaan. Whatever pun berlaku, itulah yang kita rasa, aku tak boleh lah, aku susah lah, aku payah. Sedangkan tuan-tuan sekalian, siapa kata yang bisnes tu perlukan ada modal yang besar? Siapa kata you bukan datang daripada keturunan yang berniaga, you tak boleh berniaga?
Kalau you sentiasa cakap macam tu, itu bermaksud you telah menafikan Allah. You dah telah menafikan Allah, sedangkan you tak buat lagi, you tak doa lagi, you tak usaha lagi, you terus block, you terus letak bahawa tak boleh lah, aku payah. Allah belum terbaik pada kita lagi. Allah belum beri lagi yang kejayaan kepada Allah belum beri lagi yang jalan mana yang terbaik, kita dah terus. So kenapa menafikan Allah? Contoh, ada orang satu perasaan, kadang-kadang kita rasa nak berniaga ni susah sebab keturunan saya tak diam berniaga. Keturunan saya mungkin dah disumpah untuk bekerja dengan orang je, kan contoh. Saya tak kata yang bekerja dengan orang ni tak bagus, sama saya, jangan ban saya pula. Tak, bekerja dengan orang ni kita cerita bab lain. Okey, kita nak cerita orang yang masih bekerja tapi dia nak buat part time mungkin, ataupun dia dah berhenti tapi dia tak tahu nak buat apa, sibuk cari kerja dengan orang. So saya nak galakkan you buat bisnes, sebab yang galakkan buat bisnes ni bukan saya, bukan Abang Soden kita ni, bukannya Kak Rawani kita, tapi yang galakkan buat bisnes siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sekalian, nak cerita mengenai rezeki ni memang akan banyak 100% terkait dengan perniagaan. So saya pun agak keliru sikit kenapa ramai orang yang belajar ilmu rezeki tapi susah nak kait dengan bisnes. Sedangkan ilmu rezeki ni memang 100%-nya 9/10 Nabi kata nak berjaya, nak kaya, nak sukses bisnes. So orang yang masih bekerja dengan orang, it's okay, teruskan, tapi mungkin you boleh buat part time untuk berniaga. Cuma sebelum you nak start berniaga, you need to make sure that dosa perasaan tu clear down dulu. Contoh dosa perasaan. Kalau sekarang ni you masih lagi ada rasa yang susah nak berniaga, bukannya keturunan peniaga, modal banyak sangat, tak tahu nak dapat duit kat mana sebagainya, tuan-tuan kena stop. Kena stop berfikiran macam tu. Cara dia adalah make sure, pastikan tanya Allah dulu. Sebab tu saya tengah tulis satu buku, harap-harapnya 2024 ni boleh rilis lah, iaitu letak Allah depan. Point dia adalah apa pun yang berlaku, sebelum you nak berniaga, dengan Allah dulu. Ya Allah, saya nak berniaga ni. Biasanya tuan-tuan sekalian, setiap kali saya nak buat sesuatu, setiap kali saya nak buat presentation untuk training dan sebagainya, saya sentiasa tanya Allah, ya Allah, jika ini yang terbaik buat saya, Allah mudahkan. Jika ini bukan yang terbaik, maka Allah beri yang lebih baik daripada ini, kerana itu janji Allah. Terima kasih ya Allah. Macam tu. So apa saja yang berlaku, just teruskan. So janganlah mula-mula lagi tak ada modal lah. Modal besar sangat lah. Aku bukan orang kaya. No. Start dulu dengan tanya dulu dengan Allah. Sebab itulah dalam Islam ni ada istikharah, kan? Kalau saya guna istilah-istilah yang Islami, yang Arabik, kan susah nak faham, tapi itulah yang orang diterima, kena istikharah. Istikharah tu kan luas, kan? Bila kita faham istikharah ni apa, kena solat. Istikharah ni apa, kena 2/3 malam. Itu betul, itu memang betul. Tapi soalannya, adakah Allah hanya ada dekat 2/3 malam saja? Sama juga macam doa, tuan-tuan sekalian. Doa, berdoa ni, orang yang faham tentang doa ni apa? Doa ni dekat ketika semayang, lepas solat, 1/3 malam. Soalannya, adakah Allah itu hanya ada pada ketika itu saja? Sedangkan Allah ada sentiasa pada kita. Innallaha qarib, Allah kata. Kan? So, kan dalam surah Allahumma salli ala Muhammad, surah Al-Ibrahim, saya lupa surah tu, kan Allah kata, dalam ayat tu, mata nasrullah, kan? Bilakah pertolongan Allah tu tiba? Allah kata, innallaha qarib, Allah tu sangat dekat. Maka every time 24 jam tanya Allah dulu. Apa saja yang berlaku, ya tanya Allah dulu. So syarat nak tanya Allah dulu, syarat untuk Allah beri rezeki tu lancar, itu tadi syarat pertama. Hati-hati dengan apa yang kita fikir, hati-hati dengan apa yang kita rasa. Mana mungkin kita boleh tanya Allah di saat kita sendiri dah ada jawapan. Betul tak? Tuan-tuan, saya dalam 10 minit lagi boleh? Kalau nak berhenti, saya berhenti sekarang. Boleh sambung sikit lagi, Okey, baik. So, kenyataan tadi, mana mungkin kita boleh tanya Allah kalau kita dah ada jawapan dulu? Maksudnya jawapan tu apa? Tak ada modal, bukan orang bisnes, susah nak berniaga, produk ni mahal, payah nak berniaga, apa lagi? Macam-macam kan. So itu jawapan. So you nak jawapan you ke you nak jawapan Allah? Jika you nak jawapan Allah, jangan letak jawapan dulu. Janganlah sampai tu. Okay.
So kalau you nak jawapan Allah, jangan letak jawapan tu. Ini saya cakap diri saya. Sometimes pun kadang-kadang macam, boleh ke? Okey ke kan? Sebab Abang Sodian tahulah kan. Lama jumpa Abang Sodian ni kan. Cuma itulah. Adalah kekangan dan sebagainya. So, jadi point dia dekat situ. Sometimes kadang-kadang kita ada jawapan kita. Sedangkan kita nak tanya Allah. So, apa perlu kita buat? Buang dulu jawapan. Buang dulu jawapan ni. Redha dulu. Tenang dulu. Sangka baik dulu dengan Allah. Maka baru tanya Allah. Macam mana nak tanya Allah? Kita akan sambung semesta akan datang lah. Kalau sekarang semua nak cerita, habislah. Alamak, nanti sambil sedia baju dia dengar ya. Okay, so itu saya bagi basic. Dan yang terakhir, kan kata Kak Zul kita ni, dosa spiritual. Baik, saya masuk sikit dosa spiritual ni. Dosa spiritual ni, apa dah lagi? Dosa dua hubungan. Dosa dengan Allah dan juga dosa dengan manusia. Sometimes ada orang hubungan dengan Allah tu dijaga bagus, baik, solatnya baik, ibadahnya bagus, qiyamulailnya tak tinggal, apa lagi, Qurannya baca, puasa lengkap, zakat apatah keluarkan zakat, semua jenis zakat dikeluarkan. Tapi hubungan dengan manusianya sangat kurang. Dosa je. Macam mana jadinya? Buruk dengan orang, kutuk orang, maki orang, nampak orang ni tak betul, orang tu tak betul, ahli neraka, semua kita cakap. So, ada orang pula hubungan dengan manusia ataupun dosa dengan manusia ni kurang. Kan? Wallahualam lah. Okay. So, dosa dengan manusia ni kurang. Dia baik, dia bahagia, dia tolong orang, dia support kawan-kawan dia bawa bisnes apa pun okey, as long as benda tu boleh dapat modal, boleh ada modal begini, dia support kawan-kawan dia. Tapi dosa dengan Allah pula kurang. Dosa dengan Allah pula banyak, solatnya kurang dan sebagainya. So tak balance. So dosa spiritual ni balancekan kedua-dua. Berhati-hati dengan dosa tersebut, maksudnya kurangkan, defisitkan dosa dengan Allah, defisitkan dosa dengan manusia. Settle down tiga-tiga dosa ni, baru kita boleh dapat senang dunia dan senang akhirat. Okay? Senang dunia dan juga senang akhirat. So, point dia adalah, apa yang saya bincang ni sebenarnya banyak lagi modul-modul di atas dia sebenarnya. Ini saya dah tebuk tengah-tengah sebab permintaan kawan-kawan juga. Dan modul ini jarang dibawa oleh setengah CTMR. Jadi saya cuba bawa modul ini supaya tuan-tuan sekalian tahu bahawa inilah yang dipanggil lain padang, lain belalang. Poin yang terakhir, 10 minit terakhir. Tuan-tuan pernah dengar tak orang kata, kan Allah dah takdirkan. Kan Allah dah takdirkan rezeki kita sejak daripada 40 hari lagi, 40 hari sejak berapa? 4 bulan dalam kandungan. Kan Allah dah takdirkan. So, apa sebab kita nak sibuk-sibuk nak belajar 5 minit rezeki? Kenapa kita sibuk-sibuk nak apa lagi, nak saya sibuk kat dunia buat apa? Kan ada rezeki, kan Allah dah takdirkan. So what? Betul tak? Kalau lawan cakap macam tu, tuan-tuan lempang je muka dia. Sebab kalau dia marah cakap macam ni, kan Allah dah takdirkan tangan ni hinggap dekat kepala kau. So, dia marah tak? Kalau dia marah, kau marah takdir Allah. Begitu cerita dia. Poin dia macam ini, tuan-tuan sekalian. Sebenarnya, yang Allah maksudkan itu adalah takdir itu Allah dah tetapkan. Cerita ni kita tahu tak? Kita tak tahu. Kalau kita tahu, kita tak duduk live kat sini. Semua orang dah duduk dekat atas duit dah, kan? Sebab kaya, contohlah. Yang maksudnya, takdir itu yang tahu siapa? Yang tahu itu Allah. Bukan kita. Kita ni kena buat apa? Kita ni, tujuan kita hidup dekat dunia adalah sentiasa minta dengan Allah. Sentiasa istilah tu secara live ni risau pula kan disalah fahamkan. Berbuat dengan Allah, sentiasa letak Allah dekat dalam hidup kita supaya sentiasa mendampingi Allah, sentiasa berdoa, sentiasa bercerita, serahkan segala-galanya pada Allah. Barulah rezeki yang Allah cakap tadi tu Allah susun bagi elok. Contoh, kalau Allah tu tetapkan rezeki kita ada 100, tapi kita ni lebih baik, buat baik dengan Allah, boleh tak rezeki tu diubah? Jawapannya boleh, sebab itu hak Allah.
Itu hak Allah. So Allah yang tahu macam mana kita nak macam mana rezeki kita nak orang kata apa? Diberi dan sebagainya. Baik. Tapi sebagai orang Islam, kita boleh tahu rezeki kita tu macam mana. Tu yang best tu. Bagi orang Islam, kita boleh tahu rezeki kita tu kat mana. Balik dengan Quran. Nur ayat 55. Surah An-Nur. Surah An-Nur ayat 55. Apa? Balik masing-masing baca ayat ni, tapi saya nak baca maksud dia je. Allah kata apa? Allah menjanjikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh dari kalangan kamu, wahai Nabi Muhammad SAW, bahawa dia akan menjadikan mereka khalifah yang memegang kuasa pemerintahan di bumi, sebagaimana telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka khalifah yang berkuasa, dan dia akan menguatkan dan mengembangkan agama Islam yang telah diredainya untuk mereka, dan dia juga akan menggantikan bagi mereka keamanan setelah mereka mengalami ketakutan daripada ancaman musuh. Mereka terus beribadah kepadaku dengan tidak mempersekutukan sesuatu yang lain denganku, dan ingatlah sesiapa yang kufur ingkar sesudah itu, maka mereka itulah orang-orang yang derhaka. Okey. Now, teman-teman sekalian, dalam ayat ini, dalam ayat surah An-Nur ni, Allah kata apa? Orang-orang yang beriman, amal soleh, buat kebaikan, okey, Allah sendiri yang angkat darjat orang ini. Tuan-tuan, nak tak Allah angkat darjat kita jadi khalifah, jadi leader? Khalifah tu apa? Leader lah, kan? Tuan-tuan buat bisnes, tuan-tuan nak jadi leader tak? Tuan-tuan bisnes, tuan-tuan nak jadi orang yang naik pangkat yang lebih tinggi tak? Pasti nak. So Allah bagi syarat. Syaratnya apa? Jadi orang yang beriman, amalnya amal soleh. So nak buat apa? Yang tadi tu kita bincang, dan modul-modul dalam manner rezeki ni. So jika nak, cara dia simple. Allah dah janji, ini janji Allah. Tadi kan kita dah tahu Allah kan dah letak takdir manusia kan. So Allah bongkar sedikit. Apa takdir dia? Takdirnya kita akan jadi leader, kita akan dapat kaya, rezeki, melimpah ruah, dengan syarat jadi orang soleh, jadi orang yang beriman. Apa buktinya? Dah banyak bukti teman-teman sekalian. Contoh, tonton tengok kita ni baru jatuh berapa? 100 tahun. Genap bulan 3 ni, genaplah 100 tahun Islam jatuh. Kan? Sebab itulah macam-macam teori muncul dan sebagainya. Teman-teman sekalian, kita tidak menafikan segala-gala teori tersebut, dan kita tidak menolak dan tidak menafikan. So kita hanya kepada Allah, siapapun yang akan mengganti ataupun siapapun yang Allah akan angkat sebagai pembela Islam setiap 100 tahun itu, kita redha dan terima. Itu cerita lain. Teman-teman sekalian, 100 tahun sebelum ini Islam itu gemilang. Percaya tak? Betul kan? Islam tu zaman Andalusia, zaman apa nama lagi? Zaman-zaman Islam tu tuan-tuan, megah, gah, kaya raya, tak ada orang yang miskin. Sebab apa? Sebab diorang ni orang yang beriman, amal soleh dan sebagainya. Nampak tak? Itu janji Allah. Allah dah buktikan. Nah sekarang ni zaman kita, nak tak jadi orang macam tu? Syaratnya jadi orang yang beramal soleh, ikut modul yang telah kita tetapkan dalam mainan rezeki, buat satu persatu, perlahan-lahan pun tak apa, no issue. So, dan kita tengok Allah akan naikkan darjat kita, darjat saya, darjat tuan-tuan sekalian, dengan syarat atas izin Allah. Dengan syarat kita beri kebaikan kepada orang, beri kejayaan kepada orang lain. So, ingat surah dia, surah An-Nur ayat 55. Balik tuan-tuan boleh baca dan tengok dan hayati maksud, insya-Allah. So, tuan-tuan sekalian, saya tidak berniat untuk cerita panjang lagi. Dah sejam dah. Okey, diam tak diam, kejap je sejam kan. So, kalau ada apa-apa persoalan mungkin boleh tanya sekejap. Dan bagi anda yang mungkin kali pertama join, kalau tuan-tuan sekalian nak amalan, nak ilmu mana rezeki lagi, nak duduk dalam grup yang ada grup mana rezeki dan sebagainya, tuan-tuan boleh pergi dekat saya punya profile. Dekat profile saya tu ada satu link, tuan-tuan boleh klik link tu dan jawab je soal-soal saya bagikan, dan kemudian submit pada saya. Right? So boleh terus pergi pada link tersebut. Kalau tuan-tuan nak terus dengar kita punya live, tak nak tertinggal kita punya live, dan setiap hari kita ada kawan kita juga akan sentiasa kongsikan perkara-perkara kebaikan tentang mana rezeki. Sebab tuan-tuan kena ingat, ilmu mana rezeki ni you tak boleh amal seorang-seorang. Itu yang pertama. Saya dah buat kajian dah 2-3 tahun ni tuan-tuan. Saya tengok ilmu mana rezeki ni tak boleh diamal seorang-seorang. Kalau tidak ke laut. Itu juga jadi kat saya juga. Dia kan jadi ke laut. Okay. Kan? Kesian laut. Semua laut kena. So, dia kan jadi ke laut. Pertama. Yang kedua, ilmu mana rezeki ni tuan-tuan, dia tak boleh duduk dekat dalam grup yang rencam.
Ada yang berniaga, ada yang kerja, ada yang tidak. Manage rezeki ni kalau kita nak sentiasa perhalusi, sentiasa jadi bagus, kita kena duduk dekat dalam satu grup yang buat bisnes tu, bisnes yang sama. Okay? Bisnes yang sama. So, siapa yang join, siapa yang berminat, tuan-tuan boleh pergi dekat link kita, free saja. Pergi kat link tersebut, klik, beri kat profile saya, ada link dekat atas tu, klik link tu, soalan tersebut. Dan nanti saya akan bagi, pertama, link audio Manage Rezeki. Apa yang saya cerita ni semua ada kat audio Manage Rezeki yang disampaikan direct oleh guru kita, iaitu Pak Nasrullah. Siapa yang boleh dapat link tu lah, saya akan bagi dalam bentuk Drive, Google Drive, lagi tersusun. Okay. Satu, yang kedua, kita akan go through satu-satu apa isu dan sebagainya. InsyaAllah kita boleh bergabung dalam grup yang sama, insyaAllah. So sebelum kita berakhir, saya nak serahkan sekejap kepada Abang Sodian kita. Nampaknya macam dah keluar daripada masjid tu. Okay. Silakan Abang Sodian. Alhamdulillah. Terima kasih semua. Boleh dengar suara saya? Okey. Okey. Alhamdulillah. Tadi saya ada dekat masjid untuk kuliah duha, and then terus dalam Manage Rezeki ni, and then lepas ni Abang Sodian akan jumpa tautan dengan jemaah-jemaah umrah yang Abang Sodian pergi bulan lepas tahun lepas. Alright. Alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah. Terima kasih kepada Ustaz Hasan. Okey. Jadinya boleh kita perhalusi dan kita dengar betul-betul bahawa untuk mengamalkan Manage Rezeki ni, okay, kita kena sama-sama dalam satu kapal. Kapal yang sama, kita akan support each other, okay, untuk amalkan Manage Rezeki secara khusus dan secara optimum. Okay, seperti mana yang Ustaz cakap. So alhamdulillah, dengan susunan yang cantik daripada Allah Ta'ala, okay, kita dah jumpa lama. Okay. Ustaz Hashim pun memang pakar, okay, untuk terangkan Manage Rezeki. Okay. Sebabnya ada pendapat-pendapat lain, okay, yang mengenai Manage Rezeki. Dan insyaAllah Ustaz Hashim boleh terangkan kepada kita semua apa yang sebenarnya. Okay. Sebabnya kalau kita ada macam kereta rosak kan, takkan kita nak hantar kepada tukang sapu sampah untuk baiki kereta rosak kita. So kita serahkan kepada yang pakar. Okay, yang pakar dekat sini untuk Manage Rezeki yang Abang Sodian ada, okay, sahabat Abang Sodian ni, okay, Ustaz Hashim, okay, akan terangkan. So dalam RSG team, okay, kita akan terus menerus, okay, kita akan perhalusi, akan meneruskan lagi program seperti ini, dan insyaAllah nanti kita susunkan kalau setiap bulan Ramadan tu, setiap hari kalau kita ada sesi 15 minit bersama Ustaz Hashim, bolehlah santai-santai sambil nak menunggu berbuka ataupun masak untuk berbuka puasa. Okay, insyaAllah kita akan adakan tu. Okay. Alhamdulillah, kita ucapkan tahniah kepada Ustaz Hashim dan juga terima kasih yang tidak terhingga kepada Ustaz Hashim. Okay, itu saja untuk hari ini. InsyaAllah kita bertemu lagi di masa-masa yang akan datang. Amin ya Rabbal Alamin. InsyaAllah, mudah-mudahan. So, sekali lagi terima kasih kepada Abang Sodian. Terima kasih juga kepada rakan-rakan kan yang bagi gift dan sebagainya. Terima kasih. InsyaAllah, moga-moga semua jadi asbab kebaikan kepada kita semua. Jadi, itu saja. Kita end live sekarang. InsyaAllah, saya doakan agar sentiasa Allah berikan kebaikan, Allah muliakan kita, Allah beri kebahagiaan kepada kita, Allah kayakan kita semua dunia dengan akhirat. Semua orang tahun 2024 jadi jutawan. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.